Assalamualaikum. SBM kali ini, saya akan menggantikan tempat Fatin untuk berkongsikan kepada anda beberapa berita menarik yang telah berlaku sepanjang minggu lepas. Ini adalah SBM edisi yang ke-65. Jom kita mulakan. Satu lagi telefon yang diperkasakan, Snapdragon 8 Gen 1 akan masuki Malaysia tak lama lagi dan namanya ialah Poco F4 GT. Butiran lanjut tentang spesifikasi telefon ini masih belum didedahkan, tapi ia adalah telefon yang dijenamakan semula daripada Redmi K50 yang telah dijual dekat China sana. Selain daripada chip flagship, anda juga dapat RAM sehingga 12GB dan storan sehingga 256GB. Bahagian mukanya ada paparan OLED sebesar 6.67 inci dengan refresh rate setinggi 120Hz. Tangki baterinya seluas 4,700 mAh dan ada sistem pengecasan pantas 120W. Lebih menarik, ia ada butang L1 dan R1 untuk mudahkan anda bila bermain game. Kalau diikutkan oleh penawaran jenama Poco di Malaysia sebelum-sebelum ni, saya rasa harganya mesti akan jadi kompetitif dengan pesaing-pesaing dia. Contohnya, Poco F3 dulu, anda boleh dapatkannya pada harga serendah RM1,399 dan ia diperkasa oleh Snapdragon 870. Realme 9 adalah ahli terbaharu dalam serinya. Ia dilancarkan di Malaysia pada 22 April tahun 2022. Kalau anda berminat untuk dapatkannya, harganya adalah bermula RM899 iaitu yang ada RAM 6GB ataupun RM999 yang ada RAM 8GB. Pada sudut spesifikasi teknikal, telefon ini diperkasa Snapdragon 680, chip yang sama boleh anda temukan pada Realme 9i. Tapi Realme 9 lebih baik pada sudut skrin kerana panel paparannya adalah daripada jenis Super AMOLED 6.4 inci Full HD+. Lebih menarik, telefon ini dilengkapi pengimbas nadi. Tak tahulah ia sangat berguna ataupun tidak. Pada sudut kamera, ia ada kamera utama 108MP, kemudian kamera ultra lebar 8MP, kamera makro 2MP dan kamera selfie 16MP. Bateri Realme 9 adalah yang sebesar 5,000 mAh dan ada blok pengecasan pantas 33W disertakan sekali di dalam kotak. Untuk sebuah telefon dengan harga bawah RM1,000, ia adalah satu penawaran yang menarik. Kepada peminat Pokemon, ada satu lagi merchandise yang boleh anda kumpul. Kali ini adalah daripada Samsung kerana Samsung baru saja melancarkan Samsung Galaxy Z Flip 3 edisi Pokemon. Setakat ni ia hanya dijual di Korea saja pada harga 1.28 juta won ataupun kalau anda convert ke dalam ringgit Malaysia lebih kurang RM4,500. Agak menarik tanda harga jualan Z Flip 3 versi Pokemon ni sebab dekat Malaysia harga yang bukan versi Pokemon adalah bermula RM3,999. Tapi untuk versi Pokemon tentulah anda dapat beberapa benda yang menarik. Contohnya, pembeli akan dapat casing bertemakan Pikachu, kemudian ada keychain ekor Pikachu, pop socket berbentuk Pokeball dan sejumlah pelekat eksklusif. Tapi masalahnya setakat ini, Z Flip 3 versi Pokemon hanya boleh didapatkan dalam pasaran Korea saja. Untuk penjualan di luar daripada Korea, masih belum ada maklumat tentangnya. Huawei, mereka ada lancarkan satu tablet baru, tapi ada satu masalah. Ia adalah MatePad 10.4. Nama ini telah digunakan mereka pada tahun lepas. Spesifikasi pun hampir serupa. Bezanya adalah untuk edisi tahun 2022, ia dilengkapi sambungan 4G LTE. Tapi yang kurang menarik adalah ia menggunakan chip Kirin 710 yang sudah berusia. Chip ini digunakan dalam tahun 2018 dan telah pun digunakan pada Huawei Y7A dan MatePad T10 dalam tahun 2020. Kedua-dua ini adalah produk kelas pertengahan daripada Huawei. Masalahnya, MatePad 10.4 ni ada tanda harga RM1,599. Saya jangkakan agak sukar untuk mereka menarik minat pengguna Malaysia mendapatkan tablet ini. Lebih-lebih lagi dengan ketiadaan GMS. Antara spesifikasi menarik yang boleh anda temukan pada tablet ini adalah contohnya dia punya paparan sebesar 10.4 inci, resolusi dia 2K, lagi tinggi daripada Full HD. Lepas tu, dia punya bateri dia besar, 7,200 mAh dengan teknologi pengecasan pantas 22.5W. Untuk mengambil gambar, tablet ni ada kamera belakang 13MP, kemudian kamera selfie 8MP. Lagi tentang tablet, kali ini adalah daripada Realme. Kalau anda sedang cari tablet pada harga mampu milik, cuba anda usia Realme Pad Mini. Harganya adalah bermula RM699 hingga RM799. Speks yang tertinggi adalah yang ada RAM 4GB dan storan 64GB. Realme Pad Mini ada paparan 8.7 inci HD+.
Atas papan utama, ia diperkasa chip Unisoc T616. Untuk kamera, ia ada kamera belakang 8 megapiksel dan kamera selfie 5 megapiksel. Yang menariknya tentang tablet ini adalah ia memiliki kapasiti bateri yang besar. Ia ada bateri 6400 mAh dan dicas pada kadar 18 watt. Kemudian ia ada speaker stereo. Jarang-jarang tablet bajet ada speaker stereo. Tablet ini saya lihat sesuai untuk anda gunakan melayani kandungan multimedia secara casual. Kalau nak bagi pada budak-budak pun agak sesuai. Telefon flagship Xiaomi untuk tahun 2001 telah diselaraskan harganya. Kalau anda tengok pada siri Xiaomi T, dia punya pelarasan harga boleh pergi sehingga RM200. Contohnya Xiaomi 11T yang ada storan 128GB tu kini berharga RM1,499. Kemudian Xiaomi 11T yang ada storan 256GB dijual pada harga RM1,699. Untuk Xiaomi 11T Pro yang ada RAM 8GB, ia dijual pada harga RM1,999. Kemudian Xiaomi 11T Pro RAM 12GB kini berharga RM2,199. Xiaomi 11T adalah telefon berpaparan AMOLED sebesar 6.67 inci. Ia diperkasa chip Dimensity 1200 dengan RAM 8GB. Untuk ambil gambar, ia ada kamera utama 108MP, kamera ultra lebar 8MP, kamera telemakro 5MP dan kamera selfie 16MP. Baterinya 5000 mAh dan dicas pantas pada kadar 67W. Kemudian kita pergi kepada Xiaomi 11T Pro. Telefon ini pun sama macam yang bukan Pro. Dia ada paparan sebesar 6.67 inci, panel AMOLED. Kemudian dekat atas papan utama, ia ada Qualcomm Snapdragon 888. RAM yang diterima adalah sehingga 12GB dengan storan sama ada 128GB ataupun 256GB. Ia ada bateri 5000 mAh dengan sistem pengecasan pantas 120W. Ada sekumpulan penyelidik daripada barat telah mengeluarkan kenyataan yang Pokemon Go mungkin boleh membantu anda mengurangkan masalah kemurungan. Ia berdasarkan satu penyelidikan yang telah mereka buat. Mereka mendapati yang frekuensi carian kata kunci seperti depression, stres, anxiety dan fatigue telah berkurang di enjin carian Google selepas Pokemon Go dilancarkan dalam tahun 2016. Selain data di Google Trend, mereka turut membandingkan data kes bunuh diri yang dikeluarkan oleh WHO. Data tersebut turut menunjukkan penurunan. Antara faktor yang dipetik menyumbang kepada dapatan kajian tersebut adalah keperluan pemain Pokemon Go untuk menerokai persekitaran mereka di samping meningkatkan aktiviti sosial semasa bermain. Ada logiknya juga mereka punya hujah. Kalau anda rasa murung, mainlah Pokemon Go. Sebelum saya sudahkan SBM edisi yang ke-65 ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada pengikut setia Soya Cincau BM. Jadi untuk SBM edisi seterusnya, kami akan terbitkan pada 9 Mei tahun 2022. Kemudian buat anda yang akan balik kampung tak lama lagi, Fatin, dia ada terbitkan satu artikel yang kongsikan tips-tips untuk anda elak kesesakan jalan raya. Pautan kepada artikel itu saya akan letak dalam ruangan description. Baiklah, sampai di sini sajalah video SBM untuk kali ini. Assalamualaikum.